sejahtera, berita perdana edisi Sabtu 21 November 2020 turut memaparkan laporan sempena Hari Televisyen Sedunia. Ya, ia disambut hari ini bagi mengiktiraf impak besar televisyen terhadap warga dunia. Saya Farhatullah Syati Osman. Dan saya Ismail Adnan. Kita ikuti dahulu paparan utama pada malam ini. 1,405 kes sembuh harian tertinggi pernah direkodkan. Visi Putrajaya 2040 kesepakatan bangunkan ekonomi secara bersama. Baik, kita mulakan dengan perkembangan berikut. 3 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini. Ini menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 168. Kluster penjara Jalan Harapan dikesan di penjara Sungai Buloh Selangor, manakala kluster kota kecil pula di Kota Tinggi Johor. Satu lagi kluster baru dikenal pasti ialah kluster Sky Coklat di Labuan. Sementara itu, 2 kluster tamat hari ini iaitu kluster Bah Kayu dan kluster Lekir. Kes sembuh COVID-19 hari ini 4 angka iaitu 1,405 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 40,493 kes atau 75.4% daripada keseluruhan kes. Kes baharu pula kekal 4 angka 1,041 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 53,679 kes. 3 lagi kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 332. Ya, Selangor mencatat kes baharu tertinggi hari ini dengan 402 kes, diikuti Sabah 346 dan Negeri Sembilan 121. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Bagi menangani gelombang ketiga pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menambah lebih banyak fasiliti. Ia melibatkan saringan, makmal dan hospital yang berupaya mengesan dan mengurus kes-kes baharu yang kian meningkat kebelakangan ini. Dalam taklimat khas di Putrajaya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan KKM kini boleh melakukan 59,485 ujian sehari berbanding 1,000 sebelum ini di 62 makmal seluruh negara. Keseluruhannya kita ada 120 hospital yang boleh menjalankan saringan kepada kes-kes yang disyaki COVID-19 dan ada 47 hospital yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID dan 7 hospital khas untuk pesakit COVID saja. Contohnya Hospital Sungai Buloh untuk pesakit COVID saja. Dan kita ada 5,439 katil keseluruhannya di hospital, 500 katil untuk katil ICU dan pada peringkat gelombang kedua kita cuba mendapatkan banyak lagi alat bantuan pernafasan. Jadi ketika itu amat mencabar untuk dapatkan alat bantuan pernafasan. Setakat ini kita tak ada masalah, kita ada 1,553 alat bantuan pernafasan untuk seluruh negara. Jadi dan juga kita ada 72 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah dan keseluruhannya kita ada 12,102 katil di pusat kuarantin tersebut. Dan kalau kita lihat keseluruhannya kita ada 17,541 katil untuk menampung pesakit-pesakit yang dikesan positif COVID-19.
Dalam pada itu, KKM akan mempertingkat penggunaan kaedah RTK antigen sebagai ujian saringan pekerja di lapangan. Ini kerana kos bagi kaedah RTK antigen lebih rendah berbanding kaedah RT-PCR. Kaedah yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membolehkan keputusan ujian diperoleh dalam tempoh lebih singkat, iaitu 30 hingga 40 minit. Pada 16 Julai kita dah dapati ketepatannya lah lebih kurang 90%. Jadi masih ada 10% yang kata positif tetapi bila disahkan dengan PCR mungkin negatif dan sebagainya. Jadi kita ada 2-3 kes yang kita kesan begitu. Tapi kita kena terima pakai ini sebagai satu ujian saringan. Apabila positif kita akan jalankan ujian RT-PCR untuk kita sahkan sememang dia positif. Jadi ini kita guna pakai dan kita lihat daripada bulan Mei, Jun, Julai dan sebagainya hingga kini peningkatan kes yang kita gunakan RTK antigen di lapangan untuk saringan. Jadi inilah yang kita sekarang ni WHO pun telah mengesyorkan penggunaan RTK antigen pada bulan September. Jadi kita menggunakan iaitu RTK antigen lebih awal sebelum WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggalakkan kita menggunakan RTK antigen tersebut. Setakat ini lebih 480,000 ujian RTK antigen dilaksanakan dengan 168,925 daripadanya dijalankan di Sabah. KKM melaksanakan lebih 30,000 kes saringan tertumpu dan berkumpulan di lapangan. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan KKM menyasarkan penurunan nilai kebolehjangkitan atau R0 di bawah 0.5. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan sebanyak 2.49 juta individu telah menjalani ujian saringan COVID-19 setakat 20 November. Kaedah yang digunakan KKM bersifat bersasar melalui penilaian risiko yang dilakukan. Melihat kepada smart approach itu smart targeting, iaitu kita tak menyaring seluruh populasi ataupun penduduk di Malaysia, tetapi kita tumpu kepada kawasan-kawasan tertentu ataupun lokaliti berisiko dan kumpulan-kumpulan yang berisiko dan kita saring semua, iaitu mass testing untuk targeted punya population ataupun targeted punya kumpulan berisiko. KKM juga melakukan saringan berkala terhadap petugas di hospital, pesakit yang akan menjalani pembedahan, kontak rapat, saringan kelompok dan saringan rawat kepada individu yang tidak bergejala. Gagal amalkan penjarakan fizikal mencatat kesalahan tertinggi semalam melibatkan 206 individu. Mereka antara 455 individu yang ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, daripada jumlah individu yang dikenakan tindakan semalam, 427 daripadanya di kompaun, 27 di reman, manakala seorang lagi dijamin. Selain itu, 21 individu ditahan kerana rentas negeri dan daerah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat tanpa kebenaran. Menerusi Op Benteng pula, 28 pendatang asing tanpa izin serta seorang penyelundup ditahan, manakala 3 kenderaan dirampas. Sejak 24 Julai hingga semalam, 72,062 individu pulang ke tanah air melalui pintu sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di 72 hotel dan 19 premis lain termasuk institut latihan awam serta swasta. Daripada jumlah itu, 10,396 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. 404 individu dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala 61,262 individu sudah di-discharge dan dibenarkan pulang. Ya, meskipun penggunaan media sosial berkembang pesat, fungsi televisyen dalam mencorak kehidupan masyarakat terus diakui. Maka tidak mustahil apabila medium itu kekal menjadi pilihan utama sumber informasi rakyat Malaysia. Ya, bagi meraihkan peranannya di seluruh dunia, 21 November disambut sebagai Hari Televisyen Sedunia. Televisyen merupakan medium telekomunikasi digunakan untuk memancarkan dan menerima gambar bergerak sama ada secara monokrom maupun warna diiringi audio.
pada peringkat awal, ia berfungsi dengan gabungan teknologi optik, mekanik dan elektronik. Di Malaysia, penyiaran televisyen diperkenal pada 28 Disember 1963. Televisyen berwarna pula bermula 15 tahun kemudian dengan siaran warna penuh dirasmikan pada 1 Januari 1982. Selepas 57 tahun penyiaran televisyen bertapak di negara ini, medium itu kekal jadi pilihan utama saluran penyampaian maklumat. Lebih-lebih lagi ketika seluruh dunia berdepan cabaran krisis semasa. Saya mengucapkan selamat Hari TV Sedunia. Saya mengucapkan selamat Hari TV Sedunia. Selamat Hari TV Sedunia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari TV Sedunia dan terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami di RTM. Selamat Hari Televisyen Sedunia 2020. Terima kasih kepada penonton-penonton kerana mempercayai dan terus menyokong RTM. Ya, seterusnya visi Putrajaya 2040 mampu menyesuaikan negara anggota APEC dengan situasi ekonomi semasa. Ia juga bertepatan dengan amalan norma baharu kesan pandemik COVID-19. Menurut penganalisis ekonomi, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, visi itu penting bagi kerjasama dan keharmonian sejagat. Visi Putrajaya ini menekankan kesedaran untuk semua negara membangunkan ekonomi secara bersama atau win-win tanpa merugikan mana-mana pihak. Ia juga memberikan hala tuju yang jelas sehingga tahun 2040 kepada semua. Ia juga mampu mengelak perang ekonomi antara kuasa dunia yang memberi kesan kepada negara anggota. Visi membolehkan Malaysia menjadi pemudah cara hubungan dagang kepada semua negara APEC. Musim Tengkujuh di India, punca kenaikan mendadak harga bawang. Paparannya seketika nanti. Kita bersua kembali. Kenaikan mendadak harga bawang merah India ketika ini disebabkan kekurangan bekalan berikutan musim tengkujuh dan banjir di negara itu. Bagaimanapun, harga bawang import dari negara lain seperti Thailand, Pakistan dan Indonesia kekal pada kadar biasa. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid berkata, pengguna boleh memilih bawang dari negara lain jika bawang India terlalu mahal. Tapi rakyat ada pilihan lain, pengguna ada pilihan lain. Kita ada bawang yang diimport daripada Thailand, yang diimport daripada Pakistan, yang diimport daripada Indonesia pun ada sedikit. Jadi boleh pilih. Tapi kadang-kadang masyarakat kita nak juga bawang India. Jadi berarti kita ada alternatif. Kata orang tidak ada gading, tanduk pun berguna. Beliau ditemui media ketika melawat kilang pengeluar telur ayam Teo Seng Feed Mill di Batu Pahat, Johor. Sebelum ini, tular mengenai harga bawang merah India yang tinggi di sebuah pasar raya di Shah Alam. Bawang merah India itu dijual pada harga RM27 seguni berbanding RM6.50 sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dikuatkuasakan. Sementara itu, Datuk Rosul memaklumkan pemborong dibenarkan menyimpan bekalan makanan 30% lebih daripada kota biasa sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh dan banjir. Langkah itu bagi memastikan bekalan makanan dapat terus disalurkan kepada orang ramai. Yang kita namakan Dedicated Direct Wholesaler, DDW, Dedicated Direct Wholesaler. Kita beri kebenaran untuk menyimpan lebih daripada yang biasa. Contohnya kalau dalam masa sebulan ia boleh simpan gandum 100 tan. Sekarang musim banjir atau musim tengkujuh ni kita benar sehingga 130 tan. Antara inisiatif lain bagi memastikan bekalan makanan tidak terputus semasa banjir adalah dengan berpergiat pemeriksaan di setiap rantaian pengedaran serta libat urus bersama industri pengeluar dan pengimport. Selain itu, pusat arahan penguatkuasaan juga akan diaktifkan di negeri terlibat dengan banjir.
Penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS perlu patuh prosedur operasi standard SOP pengurusan banjir yang disediakan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pematuhan SOP penting bagi mengelak mereka ditimpa kecelakaan berganda. Sekiranya SOP tidak dipatuhi, penduduk yang sudah sedia terkesan dengan bencana alam dikhawatiri berdepan risiko jangkitan COVID-19. Tapi kita diri sendiri ni kena jaga. Di tempat yang macam ni sebenarnya luas kawasan ni. Jadi kita jagakan diri kita. Di samping tu, saya nak kata tadi, agensi yang terlibat kat sini, tolong ingatkan kita lagi. Tolong ingatkan semua peserta yang ni, rakyat yang terkesan dengan banjir ni, supaya jaga. Jangan duduk kelompok, jangan duduk sembang rapat-rapat. Ini benda penting. Beliau yang juga ahli Parlimen Bagan Serai meninjau PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman Bagan Serai. Sehingga kini jumlah penduduk terjejas banjir di Perak mencecah 252 orang daripada 92 keluarga. Menurut jurucakap Agensi Pertahanan Awam Perak, 148 daripadanya ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman Bagan Serai. Manakala 55 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Ara, Taiping. 34 lagi berlindung di PPS Sekolah Rendah Agama Rakyat Engah Ibrahim di Matang. PPS di Dewan MPTI Langkap pula menempatkan 15 penduduk terjejas. Dalam masa sama, Angkatan Pertahanan Awam APM sedia sepenuhnya mengendali bencana banjir akibat monsun timur laut dalam suasana kebiasaan baru. Setakat ini, semua anggota dan sukarelawan terlibat telah diberi pendedahan serta latihan mencukupi berhubung perkara itu. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, langkah keselamatan perlu dipatuhi penyelamat bagi mengekang risiko jangkitan. Satu kampung tak banyak buat dia. Jadi kita juga kena bawa mangsa tu dalam keadaan yang lebih juga macam bukan kita penjarakan. Kalau penjarakan berapa orang yang boleh buat satu pun mungkin 2 orang 3 orang je. Mungkin kita bawa 8 juga. Tapi kita akan pastikan mereka akan pakai face mask dan saya dah minta dia orang bawa face shield juga. Jadi kalau pakai face mask, pakai face shield dan kita minta mereka jangan bercakap banyaklah. Itu boleh mengurangkan risiko kepada COVID lah. Beliau ditemui pada Majlis Persediaan Banjir APM Perak. 5 kawasan di Muar Johor turut dinaiki air susulan hujan lebat 3 jam sehingga 4 petang tadi. Bagaimanapun tiada penduduk dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara. Jurucakap Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Muar memaklumkan lokasi terjejas adalah Parit Masjid, Kampung Parit Osman Kiri, Jalan Sungai Terap, Jalan Sungai Abung dan Pekan Bukit Pasir. Keadaan bagaimanapun terkawal selepas air surut tidak beberapa lama kemudian. Agensi berkaitan bagaimanapun masih memantau situasi terutama di kawasan rendah. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km per jam. Namun demikian, kami menjangkakan kelajuan angin ini akan bertambah kencang menjelang lewat malam nanti. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning bermula pada 22 November sehingga 23 November nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km per jam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Kelantan dan juga Terengganu yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti.
Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga 23 November nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Bintulu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Lebih banyak negeri dijangka mengikut langkah wilayah persekutuan untuk tidak membenarkan penjualan arak di kedai runcit dan serbaneka. Ini kerana kerajaan menerima maklum balas positif daripada masyarakat pelbagai kaum berhubung langkah itu. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuq Syari, penjualan arak di premis berkenaan mendorong kepada perkara negatif seperti kes pemandu mabuk sehingga menyebabkan kematian. Ini sebahagian daripada strategi kerajaan yang holistik yang perlu didukung oleh semua rakyat, tak kira agama, tak kira bangsa dan tak kira siapa saja pahaman politik dia. Ini bukan agenda politik, ini satu permulaan yang baik. Walaupun begitu, kita akan cuba dan berhasrat untuk semua dilaksanakan perkara ini, bukan saja di peringkat wilayah. Beliau ditemui media pada program Inspirasiku My House dan Food Bank Yapim 2.0 di Kampung Parang Puting, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Larangan penjualan terbabit yang diperkenal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bermula Oktober tahun depan. Tiada kes baru berkaitan penyakit filariasis atau kaki gajah yang dikesan di Gunung Besut, Perak baru-baru ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali berkata, 5 kes dikesan pada Julai lalu selepas saringan dilakukan terhadap pekerja asing. Bagaimanapun, kesemua mereka telah dirawat. Jelasnya, saringan susulan yang dilakukan pihak kesihatan di lokasi berisiko mendapati tiada kes baru dilaporkan. Ada 5 kes tapi berlaku pada bulan 7. Bulan 7 hari itu. Jadi susulan daripada situ active case detection lah kan. Close contact kan. Semua yang ada dia buat saringan, dia buat ujian untuk menentukan ada tak ada kes lagi di situ. Setakat ini mereka tu telah dirawat dan tidak ada kes lagi yang selepas itulah.
Sementara itu, remaja perempuan berusia 16 tahun menjadi korban terbaru rabies di Sarawak pada 11 November lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah kes rabies dalam kalangan manusia di negeri tersebut meningkat kepada 6 kes tahun ini dan kes ke-28 sejak wabak berkenaan diisytiharkan di Sarawak pada 31 Julai 2017. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan remaja itu dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak pada 10 November lalu kerana mengalami demam selama 3 hari, lemah pada bahagian anggota bawah badan dan menunjukkan tingkah laku agresif. Individu itu meninggal dunia pada 11 November di Hospital Umum Sarawak. Remaja berkenaan disahkan dijangkiti virus rabies pada 12 November lalu selepas menjalani ujian makmal yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan. Seorang lelaki dicekup di Petaling Jaya, Selangor selepas dipercayai mencabul kanak-kanak berusia 9 tahun. Suspek merupakan suami kepada pengasuh mangsa. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud memaklumkan kejadian berlaku Selasa lalu di kediaman mangsa. Suspek yang berusia 45 tahun meminta untuk masuk ke dalam rumah atas alasan mahu memulangkan pelitup muka. Dia kemudian bertindak mencabul kanak-kanak itu sebelum melarikan diri selepas mangsa menjerit. Mengutamakan keperluan semasa negara dalam Belanjawan 2021. Antaranya memberi perhatian kepada sektor yang terjejas selain kebajikan rakyat dalam mendebani cabaran pandemik COVID-19. Jelas Pengarah Belanjawan Negara, Johan Mahmud Merikan, segala perancangan yang bakal dilaksanakan perlu mengambil kira kemampuan pembiayaan kerajaan untuk belanjawan tahunan selain usaha untuk memulihkan ekonomi negara. Untuk tahun ini, terutamanya dalam konteks COVID-19, keutamaan telah diberikan terutamanya bagi memenuhi keperluan barisan hadapan, keduanya dari segi kebajikan dan kesejahteraan rakyat yang terjejas daripada COVID-19 dan juga memastikan bahawa juga terdapat peruntukan yang secukupnya untuk menyokong dan mendorong dari segi pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Pastikan untuk mereka disediakan peluang pekerjaan seumpamanya dan perniagaan disediakan dari segi akses dari segi pembiayaan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Itulah menjadi tumpuan untuk belanjawan tahun ini. Beliau ditemui pemberita RTM di Angkasa Puri mengulas mengenai langkah yang perlu diambil kerajaan sebelum belanjawan 2021 itu dimuktamadkan. Sebahagian besar peruntukan dalam Belanjawan 2021 adalah bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat selain memulihkan ekonomi negara. Justru rakyat menzahirkan rasa syukur dengan pelbagai inisiatif yang diperkenal dalam meringankan beban mereka khususnya yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Laporannya bersama Dilaila Kadir. Belanjawan 2021 adalah belanjawan paling kritikal dan amat diperlukan susulan negara ketika ini berdepan krisis berkembar terburuk dihadapi Malaysia iaitu kesihatan dan ekonomi. Ia dirangka berdasarkan 3 matlamat utama iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Tiada rakyat terkecuali. Justeru apa yang anda terima menerusi belanjawan berkenaan. Bagi penggiat industri dalam sektor teknologi maklumat, dana teknologi tinggi bernilai RM500 juta mampu membantu syarikat mereka kekal kompetitif dalam rantaian nilai global. Ya, memang sekarang kami tengah buat beberapa inovasi yang terbaru yang dalam Malaysia ni masih baru lagi kan, especially AI dan sebagainya. So ya, memang kami tengah giat mempersiapkan inovasi itu towards the dana itu.
Inisiatif kerajaan membenarkan pengeluaran simpanan akaun 1 KWSP, bantuan prihatin rakyat, alaun tambahan bagi pekerja barisan hadapan dan pelepasan cukai perbelanjaan rawatan perubatan dilihat sebagai satu bantuan yang menyeluruh untuk rakyat. So bila ada bantuan prihatin ni dengan boleh keluarkan KWSP, so dia macam ringankan beban kita lah. Macam beban hutang ke apa ke. For example, people that has insurance, they can just survive or whatever. Dia tak ada masalah lah. It's easy for them. But for those yang tak berkemampuan ke, yang tak boleh nak beli insurance, I mean, maybe sebulan tu berapa ratus dia set tu is a bit pricey, but it counts for them. Meskipun kerajaan memberikan tumpuan utama terhadap langkah mengekang penularan pandemik COVID-19, namun pelbagai bantuan untuk semua peringkat masyarakat turut diperkenal. Kerajaan membelanjakan sejumlah besar peruntukan untuk kehendak kesihatan rakyat. Namun, keperluan ekonomi rakyat tidak dilupakan oleh kerajaan dengan pelbagai bantuan seperti EPR, pengecualian cukai, pengurangan cukai, bantuan latihan dan kursus melalui pelbagai agensi kerajaan seperti SRDF, Perkeso contohnya. Ini telah dimulakan tahun ini lagi dan akan diteruskan pada tahun 2021. Sidang Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 merupakan kejayaan besar terutama bagi Malaysia sebagai negara tuan rumah. Mengakui pencapaian tahun ini amat membanggakan serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada negara anggota. Bekas Pengarah Eksekutif APEC Datuk Muhammad Nur Yaakob yakin segenap lapisan masyarakat bakal menerima manfaat menerusi aktiviti pelaburan dan perdagangan. Jadi salah satu persetujuan APEC ini ialah untuk terus memupuk perdagangan dan pelaburan. Itu yang dikata ekonomi keterbukaan itu mustahak ya. Jadi kalau kita boleh terus memupuk ekonomi dan perdagangan, ianya akan kalau kita boleh ekspor, kalau kita boleh menarik pelaburan asing ke negara kita, insya-Allah ekonomi negara kita akan pulih. Salah satu lagi ialah kerjasama yang dipersetujui oleh APEC, iaitu akan bekerjasama dalam membanteras pandemik COVID-19 ini, baik dari segi vaksin, bekalan vaksin, baik dari segi keperluan bahan-bahan utama lain. Aspek pelaksanaan konsensus yang diputuskan juga perlu jadi keutamaan negara anggota APEC bagi memastikannya kekal relevan menghadapi cabaran mendatang. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Ekonomi APEC secara keseluruhannya. Terima kasih Ismail Fahartul. Berita sukan saya mulakan dengan perkembangan sukan bowling. Penyelesaian tempen bowling antara 40 jenis sukan yang bakal dipertandingkan dalam Tamasya Sukan SEA di Vietnam tahun hadapan telah menaikkan semangat atlet negara untuk bersaing. Setiausaha Agung Kongres Tempen Bowling Malaysia NTBC Mardona Chok berkata, persatuan itu gembira dengan pengumuman oleh Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria semalam bahawa sukan itu akhirnya berjaya disenaraikan dalam Tamasya Dwi tahunan itu. 6 acara yang akan dipertandingkan pada Sukan SEA 2021 adalah persoalan, berpasangan dan berpasukan dalam kategori wanita dan lelaki, manakala acara berpasangan, campuran dan masters digugurkan. Sementara itu, Mardona berkata NTBC masih menunggu kalender akhir untuk pertandingan tahun hadapan daripada Persekutuan Bowling Asia ABF dan Bowling Dunia. MTBC terpaksa membatalkan beberapa pertandingan tempatan tahun ini berikutan pandemik COVID-19 seperti Kejohanan Terbuka Malaysia dan Kejohanan Bowling Kebangsaan Antara Negeri. Perlawanan terakhir yang disertai skuad negara ialah Sukan SEA 2019 yang menyaksikan Malaysia meraih 2 pingat emas menerusi timitan dalam acara persoalan lelaki dan kuartet Muhammad Rafiq Ismail, Tun Amirul Hakim, Tun Hasnul Azam, Timi dan Ahmad Muaz Fishul dalam acara 4 berpasukan. Malaysia turut memenangi 3 pingat perak dan 2 gangsa.
Kabar angin mengenai Kapten Lee Tak yang tidak akan disambung oleh Terengganu FC untuk saingan musim hadapan disahkan sendiri oleh pemain itu melalui laman Instagram peribadinya. Lee Tak meninggalkan TFC selepas 3 musim bersama pasukan dari Pantai Timur itu sejak 2018. Menerusi kenyataan laman sosial miliknya, Lee Tak mengucapkan selamat maju jaya untuk masa depan TFC selain meluahkan perasaan sedih mengakhiri perjalanan bersama pasukan tersebut. Pelbagai reaksi dapat dilihat selepas pemain yang sinonim dengan jersey nombor 7 itu memaknai ucapan selamat tinggalnya. Di Twitter, penyokong dan rakan-rakan Lee Tak di England mengucapkan selamat maju jaya dan menzahirkan ucapan terima kasih atas khidmatnya kepada Terengganu untuk 3 musim sebelum ini. Pemain berusia 32 tahun kelahiran Halifax, England itu yang mula beraksi dalam saingan Liga Malaysia pada 2017 dengan Negeri Sembilan sebelum menyertai skuad penyu. Sebelum ini terdapat kenyataan bahawa Terengganu akan melepaskan semua pemain import mereka musim hadapan. Difahamkan ia adalah bagi mengurangkan kos perbelanjaan pasukan dan pihak pengurusan mahu mencari pemain import yang memiliki pengalaman di peringkat Asia dengan tangga gaji yang mampu dimiliki. Ia sedikit mengejutkan kerana kejayaan Terengganu sehingga meraih tiket kesayangan Piala AFC 2021 bergantung sepenuhnya kepada kudrat pemain import. Ia dapat dilihat daripada jaringan 24 gol, 20 daripadanya disumbangkan oleh mereka. Hanya dalam tempoh kurang 24 jam, penyertaan Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM secara virtual telah melebihi sasaran awal iaitu sebanyak 15,000 penyertaan dan kini mencecah 28,000 penyertaan. Jelas pengajar KLSCM, Rainer Behmans berkata pihaknya sangat terkejut dengan sambutan yang diterima memandangkan ini kali pertama KLSCM dianjurkan secara virtual selepas larian berkenaan dibatalkan pada Jun lalu. Tambah Behmans, sebelum melancarkan KLSCM secara virtual, pihaknya telah membuat kajian pasaran larian maraton secara virtual dan kebanyakannya mempunyai penyertaan antara 400 ke 1,000. We changed the model though and offered the event for free. Most of the other virtual runs you need to pay a registration fee and you get a baju and medal, etc. And we said, okay, it's going to be for free. If you want to purchase anything, you can do so, but if you just want to participate, it's free. So it just went through the roof, and as of now, we have 28,000 sign-ups. KLSCM menawarkan kategori maraton penuh, maraton separuh, 10 km dan 5 km dengan larian perlu dilakukan di kawasan lapangan antara 12 pagi 5 Disember hingga 11.59 petang 13 Disember. Pihak pengajar juga telah membangunkan aplikasi khusus untuk larian ini yang boleh dimuat turun secara percuma. Aplikasi berkenaan akan merekodkan larian mereka sebagai bukti peserta melengkapkan larian. Tidak ada masa spesifik untuk larian, namun peserta perlu melengkapkan setiap kategori untuk sekali larian dan boleh memilih lokasi yang bersesuaian. Maraton KLSCM turut menerima penyertaan dari negara luar antaranya Singapura, Indonesia, Thailand, Amerika Syarikat dan China. Jenazah Allahyarham komposer A. Ali atau nama sebenarnya Hamdan Atan, 71 tahun, selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Sungai Kantan Kajang 5.37 petang tadi. Terdahulu jenazah disembahyangkan di Surau Rahmaniah Taman Harmoni, Bandar Teknologi Kajang sejurus tiba di tanah perkuburan itu. Allahyarham meninggal dunia pagi tadi ketika sedang tidur. Menurut anak keempat Allahyarham, Nazri A. Ali, pemergian bapanya amat mengejutkan kerana Allahyarham tidak menghidapi sebarang penyakit. Mohon rakan-rakan seperjuangan arwah yang mengenali arwah minta halalkan makan minum dia kalau dia ada terkasar bahasa ke sebelum ni yang terusik hati, minta ampun dari ujung rambut ujung kaki yang mana arwah ada terhutang ke apa ke, kalau boleh carilah waris dia, kita orang akan bayar untuk dia. Selain keluarga, beberapa teman rapat dan rakan seperjuangan turut hadir untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Antaranya komposer S. Atan, Datuk M. Nasir dan S. Sahlan. Baru semalam baru cerita pasal dia. Saya dengan Datuk Malawat, saya cakap saya, Datuk Hozim Wazuki, Datuk M. Nasir, kita 7 orang yang tinggal sekarang.
pula ini baru kita cari. Kita tengok saya sedih lagi. Saya dah kenal dengan dia dah sekian lama, dah lebih daripada 40 tahun. Dah melalui pahit maung dalam dunia muzik ini. Dan hari ini dia telah meninggal dunia dan saya tak tahu saya nak rasakan apa, tapi saya merasakan sesuatu kehilangan yang besar. Allahyarham pernah menganggotai kumpulan kembara bersama Dato' M. Nasir dan S. Sahlan dan banyak menghasilkan lagu ramai penyanyi hebat tanah air. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, 9 anak serta 10 cucu. Seorang lagi penggiat seni yang juga merupakan pelakon dan pelawak, Nur Afendi Nordin atau lebih dikenali sebagai Pak Lah Cecupak, meninggal dunia hari ini. Nur Afendi menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu pada pukul 11.25 pagi tadi akibat kanser usus. Allahyarham berusia 53 tahun. Menurut anaknya Muhammad Daniel Nur Afendi, ketika dihubungi RTM Perak, Allahyarham mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sihat sejak 2 hari lalu sebelum dibawa ke hospital. Disebabkan penyakitnya iaitu kanser usus tahap 4, thyroid. Kiranya doktor sahkan kanser dah merebak ke hati. Jadi ayah ambil oksigen je. Cuma tunggu dia pergi macam tu lah. Jenazah Allahyarham dikebumikan di kampung isterinya di Terengganu selepas solat asar. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Pelakon yang berasal dari Sungai Rokham, Perak itu pernah bersiaran bersama Perak FM dalam segmen Moh Labun bersama Pak Lah. Selain menyanyi dan berlawak, Pak Lah juga aktif mencipta lagu serta menulis lirik untuk lagu tradisional dan lagu rakyat. Antara lagu popularnya ialah Joget Toleh Menoleh nyanyian kumpulan senario. Masih bertatih membina nama dalam industri hiburan, nyata tidak membataskan bakat Yoni Boy untuk terus berkembang. Ya, kreativitinya dalam penghasilan lagu menjadi nilai tambah bagi Yoni terus bersaing di persada seni tanah air. Meskipun baru bertapak dalam setahun, anak kelahiran setapak Kuala Lumpur ini telah mempunyai 10 lagu. Yoni memulakan kerjaya membuktikan bakatnya bergerak pantas dan mampu membina kelompok pengikutnya yang tersendiri walau bergerak dalam norma baharu. Siap PKP lah. Daripada bulan 4 saya memang banyak ke creative work sebab tak boleh nak keluar, nak buat show. So dia lebih fokus ke sana. Kadang-kadang kita sangkut juga sebab PKP kan kita tak boleh keluar, idea pun tak ada. Sebab saya duduk dengan Zain, so selalu bila kita borak-borak kita selalu ada idea. Pada semua yang menerima saya sebagai muzik di telinga anda, terima kasih banyak-banyak sebab tanpa anda juga saya ni tak ada apa. So terima kasih sebab memahami muzik saya. Terbaru, Yoni Boy mempertaruhkan kembali lagu Salahku 3.0 dengan susunan muzik yang disuntik elemen lebih segar dan bertenaga. Baik, paparan itu menutup berita perdana edisi Hari Televisyen Sedunia. Ya, di isytihar PBB sejak suku abad lalu, inilah harinya untuk kita sama-sama mengenang dan menghargai sumbangan besar televisyen terhadap kemakmuran sejagat. Kami ucapkan selamat Hari Televisyen Sedunia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.